سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Masa ayat cinta ataupun waktu masa Fatihah jadi tak? Dah jadi. Fatihah kena dalam qiyam. Masa baca Fatihah masa rokok makruh. Baca Quran masa rokok dan sujud. Kena baca masa sujud je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa zayyinna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatina wa akrimna bil ulfa wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqna bil hilm waj'alna mimman yastabi'una ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الباجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. قال المؤلف إمام محمد بن يوسف السنوسي ويؤخذ منه أيضا أنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما وإلا لازم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعز. Dan dipaham daripada iftikar segala selain Allah kepada Allah itu bahawa tiada taksir, tiada kesan bagi sesuatu daripada makhluk ini pada apa-apa kesan pun. Wa illa, jika tidak maka lazimlah terkaya demikian itu kesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwah. Bagaimanakah demikian? Mana mustahil walhal dia Allah yang berhajat kepadanya setiap yang selain daripadanya. Umuman wa ala kulli hal, secara umum dan atas setiap keadaan. Qauluhu minal kainat, kata muallif minal kainat, daripada kainat. Kainat tu jam'u kainatin au kainin. Kainat jamak kainah ataupun kainin. Lakin lamma kana al-murad bihi ma la ya'qilu min al-asbab al-'adiyah, tatkala apa yang dikehendaki lamma kana al-murad, yang dikehendaki dengan lafaz kainat ini, la yaqil, yang tidak berakal, min al-asbab al-'adiyah, daripada sebab-sebab yang beradat, jama'ahu bil alif wat ta, maka menjamakkannya oleh musannif dengan alif ta. Jadi kalau ikutnya kalau kainun, semua kainat belaka ni semua dipanggil kainun ataupun kainat. Jadi al-akwan, kaunun, kainun, akwan, kaunun, akwan. Di sini dijamakkan, digunakan jamak muannas salim kerana musannif nak mengisyaratkan kepada yang dikehendaki di sini ialah sebab-sebab beradat yang tidak berakal. Al-muradu bihi ma la ya'qilu min al-asbab al-'adiyah, apa yang tidak berakal daripada sebab-sebab yang beradat. Contohnya makanan mengenyangkan, api membakar. Api tidak memberi kesan pada kebakaran, makanan tidak memberi kesan pada kenyang, air tidak memberi kesan pada hilang dahaga. Itu dia semua benda tu yang tidak berakal daripada asbab adiyah, maka dijamakkan dengan kainat dengan sigah jamak muannas salim. Dari kerana itu biasanya jamak muannas salim ni bagi benda-benda yang tidak berakal lah, ataupun muannas salim tu muannas betul. Wa qawluhu fi atharin ma, pada apa-apa kesan. Ayu atharin kana,
apa-apa kesan adalah ia. Fi athari ma tu uslub dia. Fi athari ma iaitu pada mana-mana kesan. Ayyu atharin kana, apa-apa kesan adalah ia kesan. Maka ma ini ismiyatun. Ma i'rab dia ma ismiyah, dia jadi sifatun li atharin, sifat kepada athar. Fi atharin ma, jadi ma tu i'rab dia ma ismiyatun sifatun li atharin. Dia mabni ala sukun lah. Ata biha lidalalati ala al-umum. Musannif mendatangkan dengannya untuk menunjukkan atas keumuman. Makna apa-apa kesan. Kama taqaddama nadhiruhu, sebagaimana telah terdahulu seumpamanya pada era-era sebelum ni lah. Kat mana tu nak jumpa? Ada bahasa penuh kita lalu buat ni fi atharim ma. Tengok balik lah. Dok buka kat ni, dok taruh dekat mana dia letak ni. Pada mana? Mumkinin ma. Jumpa pun. Al-mumkinin ma. Pada ni muka ada usaha ni. Pada kata musannif wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma. Ini pada perbahasan sifat mustahil. Mustahil bagi lawan mumasalah. Lawan mumasalah. Lawan mumasalah sesat bukan. Lawan qaimun bi nafsihi ayakuna sifatan wa kadza yastahil ayakuna wahidan, lawan wahdaniyah. Lawan wahdaniyah apa ni? Lawan wahdaniyah. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi dhatihi aw yakuna lahu mumathilun fi dhatihi aw fi sifatihi aw yakuna ma'hu fil wujud mu'athirun fi fi'lin min al-af'al. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu an mumkinin ma, lawan qudrat. Lawan qudrat. Ini lawan bagi qudrat. Kat mana lawan qudrat? Maksud apa? Taqaddama nadhiruhu, supaya boleh kita rujuk balik. Situ maksud apa tu? Nanti cari. Ni anda ni muka surat 60 63 kau anda lah. Lawan bagi qudrat mustahil. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu an mumkinin ma. Muka surat Bita'lil. Apa jumpa tu? Tak jumpa? Muka surat 27. Wa kadza al-ajzu an mumkinin ma, muka surat 27. Surat 27 nampak tepi tu. Al-ajzu an mumkinin ma. Muhasyi kata an mumkinin ma ay an ayyi mumkinin kana fama ismiyatun sifatun li mumkinin ata biha lidalalati 'ala al-umum fil mumkin. Nampak? Ni kama taqaddama nadhiruhu. Okey. Saya buat tulis nadhiruhu fi safhah 27. Pada qauluhu al-'ajzu an mumkinin ma. An mumkinin ma sama je. Uslub ini biasa dalam bahasa Arab. Qauluhu wa illa lazima ila akhirih wa illa lazima an yastaghniya dhalika syai'an maulana jalla wa azza. Kalau tidak maka lazim terkaya dia itu kesan daripada Tuhan. Kalau ada benda selain Allah, ada benda yang memberi kesan selain daripada Allah, maka yang
terkesan itu tidak berhajatlah pada Allah sebab ada yang lain memberi kesan. Wa illa lazima ila akhirih yu'khadhu minhu qiyasun istisnaiyun. Difaham daripadanya qiyas istisnai. Nazmuhu hakadha. Susunannya begini. Lau kana li syai'in minal kainati ta'thirun fi atharin ma. Kalau ada bagi sesuatu daripada sekalian yang ada ini kesan, ta'thir, memberi kesan pada apa-apa kesan, lazima an yastaghniya dhalika al-atharu, lazimlah terkaya kesan itu an maulana jalla wa azza, daripada Tuhan kita. Kalau ada benda lain awak boleh buat, boleh memberi kesan, oh benda tu tak berhajat ada Tuhan, sebab ada benda lain boleh buat dia. Ada hak kuasa lain boleh buat dia, apa nak ajak Tuhan? Lakin at-tali, tapi at-tali itu apa? Ay yastaghniya dhalika athar an maulana, itu huwa istighna. Lakin at-taliya wa huwa istighna'u dhalika al-athari anhu ta'ala batilun. Tali itu batil, maka muqaddam pun batil jugalah. Idza nafal tali nafal muqaddam. Kaifa walladhi yaftakiru, kaifa wa huwa alladhi, kan situ tulis dah walladhi, dekat ni ada hasyiah dah tepi ada. Dekat sini dia kata kadza fi ba'd nusakhin matbu'ah wa la'allahu kaifa wa huwa alladhi, di situ kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwa. Kat situ ada dah. Baru ni boleh tak? Kaifa, sini betul dah. Wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwa. Mana mungkin demikian itu, walhal dialah Allah yang berhajat kepadanya setiap selainnya. Qauluhu umuman ala kulli hal, secara umum dan pada setiap keadaan. Lam yata'arrad al-musannifu lidzalika fi syarhihi, tidak menyentuh musannif bagi demikian pada syarahnya. Musannif kita ni dia buat syarah juga kepada matan Sanusi dia, tapi dalam syarah kepada Ummul Barahin itu, matan Sanusi itu, matan Sughra tu, dia tak sebut, dia tidak menyentuh apa maksud umum dan apa maksud kulli hal tadi. Maknanya diseruh pada makna umum lah dan setiap keadaan. Apa maksud? Ada beza ke? Lam yata'arrad al-musannifu lidzalika fi syarhihi, lakinnahu su'ila an dzalik, tapi beliau ditanya tentang ni. Jadi makna nukilan pertanyaan dia tu ada orang tanyalah, dalam tulisan tak sebut. Ni maknanya antara faedah hasyiah ni, muhasyi ni, kadang-kadang sesuatu yang tidak disebut secara jelas dalam syarah tu, dia akan bawa datang fawaid nak apa ni, lataif, apa-apa ilmu-ilmu rahsia-rahsia ataupun yang yang benda-benda sulit, benda-benda yang tersembunyi kadang, yang benda jarang-jarang, yang halus-halus, kadang-kadang muhasyi bawa datang. Lakinnahu su'ila an dzalik, musannif ditanya tentang demikian itu, faqila lahu, ditanya baginya, ma aradta biqaulika umuman wa ala kulli hal, apa yang kamu maksudkan dengan perkataan kamu umuman wa ala kulli hal, secara umum dan juga atas setiap keadaan. Maksud apa tu bila bicarakan iftiqar ni? Wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli hal. Faqala, kata dia, umuman fi jami'i dzawat, secara umum pada sekalian zat-zat. Umum pada sekalian zat. Wa ala kulli halin fi jami'i sifat, dan pada setiap keadaan pada sekalian sifat. Jadi dia kata umum tu khusus merujuk kepada umum pada sekalian zat. Hal itu, ala kulli hal itu umum pada sekalian sifat. Jadi pada sekalian zat semuanya berhajat pada Allah, pada sekalian sifat-sifat selain Allah semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Intah. Gitu je lah. Tanya tu tidak sebut lah mana dia ambil tu. Wahina idzin, maka ketika itu falhamlu ala dhalika, kita menanggung tafsiran umum wa ala kulli hal tu atas demikian itu likaunihi aradahu al-musannif, kerana itulah yang dikehendaki oleh musannif, aula. Jadi nak tafsir umum dengan kulli hal tu ikut tafsir musannif lah, itu lagi aula. Musannif maksud gitu sebab orang tanya dia jawab gitu. Wa in amkana tafsiruhuma bighairi dhalik, walaupun boleh kita tafsirkan selain pada demikian tu, boleh tafsir je kok lain. Umum tu kok mana belah mana, setiap hal tu belah mana, betul lah ke? Nah, umum tu melibatkan pada tanpa merujuk pada zat dan sifat, hal pada setiap keadaan, setiap masa. Boleh berlaku. Ka'an, contoh, ka'an yuqala umuman ay sawa'un kana mimma yuqarinuhu sababun adiyun. Umum iaitu sama ada perkara yang menyertainya oleh sebab yang beradat, sebab yang bangsa adat, kasyibai seperti kenyang, warrayi hilang dahaga, aula ataupun tidak, ka khalqis samai wal ard, seperti mencipta langit dan bumi. Cipta langit dan bumi ada sebab ke? Ada asbab kepada penciptaan langit dan bumi pada zahirnya? Tak ada. Kenyang ada sebab, Tuhan ciptakan kenyang melalui makan. Tu ada asbab adi, Tuhan cipta hilang dahaga melalui minum air. Adapun cipta langit bumi ada sebab pada zahir, tak ada sebab pada zahir. Jadi umum sama ada benda yang tersebut ada sebab pada adat atau tidak ada sebab pada adat. Wa ala kulli halin, okey, itu pula tafsiran ala kulli hal, ay min halatail wujudi wal adam, pada setiap keadaan itu, iaitu pada dua keadaan ada ataupun tidak ada. Halatil wujud wa halatil adam. Belah ada dan belah tidak ada. Jadi umum berhajat segala makhluk pada Tuhan, sama ada belah wujud ataupun belah adam, semua berhajat bagi Allah Ta'ala. Itu tafsiran yang dibawa andaian kita boleh tafsir. Tapi bila musannif kata tafsir ala umumah tu merujuk pada zat, ala kulli hal merujuk pada sifat, mana kehendak musannif lah lagi aula sebab dia buat kitab dia. Okey. Fal mumkinu, maka yang mungkin itu, sesuatu yang mungkin itu atau jenis mungkin itu, yaftakiru ilaihi fi halatain, dia berhajat kepada Allah pada kedua-dua keadaan. Amma halatil adam, adapun pada keadaan adam, ketika tiada, makhluk itu berhajat pada Tuhan juga. Buat macam pelik sikit tau. Masa tak ada pun makhluk itu berhajat pada Allah. Masa ada memang masa tak ada. Masa tak ada pun berhajat pada Allah. Amma fi halatil adam, adapun pada ketika ketiadaan itu, li'annahu yahtaju ilaihi ta'ala fi ijadi, kerana makhluk ketika ketiadaan dia berhajat kepada Allah pada mengadakan. Makhluk ni masa tak ada, dia berhajat ke Tuhan pada apa? Pada mengada. Maka dia pun ada. Okey, waktu mudah sikit. Amma fi halatil wujud, adapun ketika telah ada, masa makhluk ada dah, dia berhajat lagi ke Tuhan ke? Makhluk ada dah, Tuhan buat dah dia. Bila dah buat, adakah dia masih melukai Allah Ta'ala? Masih tidak terlepas daripada berhajat kepada Allah. Wa amma fi halatil wujud, okey, ini masa halatil wujud ni banyak andaian, banyak tafsiran. Halatul adam senangnya, makhluk mungkin itu sebelum tak ada memang ia berhajat pada Allah untuk mengadakan ni, lalu dia ada. Dah ada dah, masih berhajat ke Tuhan ke? Tak berhajat dah ke Tuhan? Dah ada dah, ada ayah lah. Tak? Macam orang tu, dah, orang tu besar dah.
Kalau kecil mungkin berhajat. Bayi kecil berhajat pada mak, dah besar dah, boleh berdikari, berhajat pada mak ayah lagi ke? Mungkin kata saya nak berhajat dah pada mak ayah saya. Tak apa, tu makhluk. Tapi pada Tuhan, makhluk dah ada dah ni, adakah masih berhajat pada Allah? Wa amma fi halatil wujud fali'anna, kerana sesungguhnya kita, in kunna, anda yang pertama, innal arada la yabqa zamanain. Arad itu tidak kekal dua masa. Ini masuk pada perbincangan falsafah sikit. Di sisi ahli kalam mereka khilaf. Arad itu dia boleh kekal tak dalam dua masa ataupun tidak. Dia sentiasa, arad yang baharu sentiasa baharu sama. Arad tu apa arad? Arad dia bertekik. Arad tak tahu. Dah bagi duduk tadi apa benda? Benda arad, Jumpa dah arad belum ni tak ada arad tak? Bukan arak. Arak tu apa? Dah apa nak tanya? Arak dah tahu. Ke dah ingat arak mana arak? Sifat. Arak tu sifat makhluk. Arak itu sifat makhluk. Tu lihat kita ingat pula. Kelekat dah, saya sebut dah banyak kali sebut. Arak tu sifat makhluk. Hubungan antara arak dengan sifat, hubungan dia khusus ke umum ke? Ingat tak? Ada masalah sebut tu. Umum khusus mutlak. Umum sifat pada sekalian sifat, sama ada sifat qadim atau sifat hadis. Khusus arak pada sifat hadis sahaja. Umum khusus mutlak. Wa bulatang. Ada ingat bulatang? Atau dah ingat? Ada sebut dah ke? Tak ada ingat. Wa bulatang besar, ada dalang, ada bulatang kecil. Bulat besar, bulat besar, bulat yang kecil. Tahu umum khusus mutlak. Tak apa, kau bagi ya. Lagi sifat zat dengan jauhar sama. Zat tu umum, jauhar tu khusus. Dipanggil umum khusus mutlak. Alaqah dipanggil umum khusus mutlak. Mutlak. Makna mutlak. Mutlak tu kat mana? Mutlak ada. Ada kat mana mutlak? Mutlak ada. Pada umum dan pada khusus. Umum sifat secara mutlak meliputi sifat Tuhan dan sifat makhluk. Khusus malam hanya pada makhluk saja secara mutlak. Dawa tu duduk mana? Hawa tu. Tanya betul. Hawa duduk mana? Hawa duduk langit ya. Amaiwa. Okey. Jadi dia kata pandangan ni kata arad la yabqa zamanain. Mana-mana sifat makhluk ni dia tak boleh kekal dua masa. Maknanya contoh,
Sifat yang ada pada kita ni, setiap-tiap lahzah itu ialah sifat lain semua Tuhan buat. Tuhan buat. Contoh rambut hitam kita ni, hitam yang ada tadi tak sama hitam yang ada sekarang. Hitam yang ada sekarang tak sama hitam yang akan ada lepas ni. Sebab tu lama-lama rambut akan jadi pudar. Tapi kita tak nampak sebab hilang itu dalam tempoh masa dah sekejap sikit. Faham tak? Kekuatan yang ada pada kita sekarang tak sama kekuatan yang kita ada lepas ni sikit. Buktinya kau tua kau lemah. Tapi dah sedar lah kita dah adang sebab sikit sangat. Tapi setiap lahzah itu arak yang baru semua. Faham? Arak yang baru semua. Contoh senang, putih yang ada pada dinding, putih yang ada sekarang dengan putih yang ada kat gigi dah sama. Buktinya kalau lama sikit nampak, lama-lama jadi kuning. Mana kuning? Makna segala sifat-sifat dia tu lama-lama jadi makhluk kan berubah kan. Jadi sifat yang daripada makhluk ni dia tidak kekal dengan masa. Setiap masa Allah mengadakan. Jadi tidak tu setiap keadaan, setiap masa tidak terlepas segala makhluk daripada Allah Ta'ala. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap keadaan Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaannya pada sekalian makhluk ini. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata'in. Jangan serahkan urusan kami pada diri kami walaupun sekelip mata. Sebab setiap keadaan tu kita dalam genggaman qadah Allah Ta'ala. Tak terlepas sikit pun Tuhan buat. Itu makna yang biasa disebut oleh ahli-ahli sufi dalam syair-syair mereka, dalam bait-bait mereka. Al-arab la yabqa zamanain iftaqara. Kalau kita pegang pada pandangan ni, maka iftaqara al-mumkinu ilaihi ta'ala fi imdadi dhatihi. Berhajatlah mungkin kepada Allah pada mengimdad. Imdad ni makna menganugerahkan. Menanugerah daripada madadun. Imdad menanugerah, memberi pemberian, menganugerahkan. Imdadi dhatihi, berhajat mungkin kepada Allah Ta'ala pada memberi imdad, memberi anugerah kepada zatnya bil a'rab, dengan segala sifat-sifat. Allati laula ta'aqubuha 'alaiha. Kalau tidak berganti-gantian a'rab itu 'alaiha 'ala dzat lan adamat, nescaya akan tiadalah zat. Kalaulah laula ta'aqubuha, kalau tidak kerana berganti-gantian a'rab 'alaiha 'ala zat, atas zat, lan adamat, nescaya akan ketiadaan zat. Okey. Sekarang ni kita ambil senanglah. Allah Ta'ala memberi pada kita sifat hayah. Hayah kita dengan cara nafas. Seduk keluar. Jadi setiap waktu kita boleh ukur lah. Kita ambil hak boleh ukur lah. Setiap kali kita seduk, Allah yang mengizinkan seduk. Setiap kali kita keluar nafas, Allah mengizinkan. Itu kalau kita nak andaikan tu hayat, tu bukan hayat tu. Itu bukan hayat, itu cara nak menampas je. Tapi nak senang nampak. Kalau Tuhan sekat salah satu, habis lah. Tak boleh seduk. Nak hidup kan? Tak boleh sembuh. Sembuh tak boleh. Tak boleh hidup kan? Nampak? Maka begitulah a'raq yang daripada kita, sifat hayat. Setiap detik kita tu berhajat kepada Allah untuk memberi imdad, memberi kurnia. Bahasanya kurnia. Dalam hikam Ibn Athaillah sebut dah, ni'matani azimatan, dua nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada manusia, ni'matul ijab wa ni'matul imdad. Allah Ta'ala beri nikmat bukan sekadar nikmat mengadakan kita je.
nikmatul ijad. Tuhan adakan kita, tu nikmat besar. Yang kedua, setelah ada, Tuhan lepas tangan ke tak? Tuhan memberi nikmatul imdad. Nikmat Allah menganugerahkan setiap masa dengan memberi kita a'raq, mencipta a'raq dan memberi imdadat supaya kita ni dapat hidup, kelangsungan hidup kat dunia. Tu contoh dunia je. Dah kalau mati putus imdad ke? Tak putus ke imdad. Sebab roh ada. Roh tetap berhajat kepada Allah yang mengekalkan dia untuk hidup. Roh dah mati kan? Roh dah mati, orang matinya jasad. Bila mati keluar roh. Cuma nak senang faham, ambil contoh hidup lah. Kalau ikutnya, hatta mati pun imdadat Tuhan tak putus. Tak putus selagi ada makhluk. Cuma imdadat secara zahiri kepada jasad ni tak ada lah. Imdadat kot lain Tuhan beri lagi. Maka setiap masa tu berhajat kepada imdad Allah Ta'ala, anugerah dan kurnia Allah Ta'ala supaya hidup. Contoh senang, lampu pelita. Kita itu mencis menghidupkan sumbu. Hidup lah tu ijad. Lepas tu ada semua tu minyak tu imdad lah. Imdad. Allah mengadakan kita. Lepas ada tu Tuhan biar tak? Tuhan beri imdad, boleh hidup kecil besar sampai ke tua, sampai ke mati. Tu imdad Allah Ta'ala. Okay. Maka mungkin memang berhajat pada Allah Ta'ala pada menganugerahkan zatnya dengan a'raf, dengan sifat-sifat yang kalau tidak bertukar-tukar sifat tu akan lan adamati zat, akan hilang zat, musnah zat, fana. Kalau Tuhan berhenti memberi imdad kepada kita, habis kita tak ada benda kita. Fana kita, hilang. Tuhan sekat imdad dia. Tuhan tak beri kita hayat. Tuhan tak beri kudrat. Maka fana kita, tak ada apa. Nampak? Ini kena faham boleh perbahasan ini dengan perbahasan tasawuf. Perbahasan tasawuf tidak lari pada makna-makna ni. Imdadat ni istilah tasawuf. Kita orang dah faham sesat tu, dia faham imdadat tu sifat Tuhan dah dia. Hayat hak ada kita, hayat Tuhan dah. Kudrat ada kita ni, kudrat Tuhan dah. Tuhan beri sikit ke kita. Hak banyak hak Tuhan. Tak jadi gitu. Bukan Tuhan beri ke kita, Tuhan cipta. Kalau Tuhan beri hak Tuhan, kurang lah dia. Tak? Kalau Tuhan tidak mencipta, sebab golongan ini sebenarnya dibawa pada satu masalah ni. Bila dia kata segala benda ni sebenarnya hakikat Tuhan, sifat segala ada pada manusia Adam ni, pada Muhammad, ada pada diri kita ni, ialah sifat yang ada pada hakikat zat Tuhan, cuma ditajallikan dalam bentuk Muhammad. Hak tu mana bukan Tuhan cipta. Hak Tuhan dah. Tuhan mana Al-Khaliq? Tuhan tak ada cipta, dah dia dah. Tak ada Tuhan cipta hak barunya. Hak kata Khaliq, Al-Fatir, Al-Mubdi', Al-Mukawwin, tak ada lah. Jadi sifat hak ada pada kita Tuhan cipta. Dan kenapa dibandingkan kudrat kita tak sama kudrat? Nak kata bahawa jangan kita merasakan kita ada kudrat kita tu hakiki. Kudrat kita bukan hakiki, kan Allah yang memberi kita kudrat. Bukan Tuhan memberi kudrat daripada kudrat dia. Tuhan mencipta kudrat pada makhluk. Okey. Itu satu selesai. Maka dalam keadaan ni makhluk mungkin berhajat kepada Allah. Ada air tak? Ada air?
Ali pataklah. Dia batuk payah sikit nak mengajar. Oh, terima kasih. Okey. Ada ni. Itu pada atas pandangan yang mengatakan al-arad la yabqa zamanain. Ini kebanyakan ahli tasawuf, ahli sufi memang berkawan ni. Wa in kunna anna al-arad yabqa zamanain. Kalau kita kata arad itu kekal dua zaman. Mana arad ada waktu sekarang dan ada waktu satu lagi, tak ada masalah. Bila dah ada yang kedua tu tak perlu dah diadakan dah. Faham tak? Dia dah ada. Bila dah ada, waktu kedua tu, ada dia waktu kedua tu yang ada yang sama ada pada waktu pertama. Tidak perlu diciptakan ada lagi dah. Benda ada dah. Tahsil-hasil. Kekal lah. Yabqa zamanain fa akthar. Dah kalau Tuhan nak mentiadakan, baru Tuhan mentiadakan. Hak ada dah tu kekalnya ada. Bukan ada. Nah, ada sesat ada. Tuhan nak mentiadakan, mengurangkan, Tuhan cipta pula. Faham? Wa huwa rajih. Itu kan pandangan yang rajih di sisi ulama mutakallimin. Maka bila begitu macam mana kata makhluk berhajat pada Tuhan? Masalah tadi memang jelas berhajat kan? Sebab dia tak boleh kekal dua masa, maknanya setiap masa berhajat. Ini pada fi ala kulli hal kan. Iftaqara al-mumkinu ilaihi ta'ala aidan fi dawami wujudihi. Maka berhajat juga mungkin kepada Allah Ta'ala pada berterusan wujud. Kalau arad dah ada yang kedua tu tak perlu kepada imdad baru dah, cukup dah. Okey, dah nak ada berkekalan ada tu terputus pada Tuhan ke? Tak. Masih berhajat kepada Allah untuk mengekalkan ada dia. Yang kita panggil sebagai ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah dan sifat kudrat kan? Untuk mengekalkan ada. Bina'an ala al-mukhtar, kerana dibina di atas pandangan yang dipilih. Min anna man sya'a iftiqaril mumkini al-imkanu. Okay. Masih juga mungkin berhajat kepada Allah walaupun atas pandangan al-arad yabqa zamani. Kenapa? Kerana dibina atas qaul yang mukhtar, yang dipilih di sisi ahli-ahli sunnah, bahawa man sya'al iftiqar mungkin, asas berhajatnya mungkin ialah al-imkan khabar anna. Asas dia, puncanya ialah imkan. Ingat tak pada masalah dalil wujud Tuhan. Dalil wujud Tuhan apa dia? Amma dalilu wujudi ta'ala fa huduthul alam. Kan ada khilaf kan? Makhluk ni, hak jelas ni memang makhluk dalil kepada wujud Allah. Bagaimana makhluk menunjuk pada wujud Allah tu? Dua pandangan. Sama ada min jihatil huduth atau min jihatil imkan. Tak faham. Ini memang kena ingat betul dulu. Min jihatil huduth, min jihatil imkan. Boleh? Dia sedih? Sedah ganti dah malam dulu. Makhluk itu dalil bagi wujud Allah. Makhluk dalil bagi wujud. Apa kaitan makhluk dengan wujud Allah ni? Dari pihak mana wujudul makhluk dalilu ala wujudillah? Min haitsul huduth atau min haitsul imkan? Dua khilaf. Makna baharu makhluk menunjukkan bahawa ada Tuhan, ataupun mungkin makhluk itu menunjukkan ada Tuhan. Okey. Baharu makhluk tu makna makhluk tu ada, sebelum tu tak ada.
Mungkin makhluk tu maknanya hakikat zat makhluk itu menerima ada dan tiada. Sikit aja beza. Hak qarajah ni mana? Hudus ke imkan? Ha? Setengah mutakallimin kata dalil imkan lagi kuat. Dalil imkan lagi kuat. Dalil imkan tidak berhajat pada hudus. Hudus ni makna kena ada baru tahap. Ada dulu. Ada makhluk itu sebelum itu didahului oleh tiada. Okey, kalau imkan tak mesti ada. Hakikat makhluk tu mungkin. Sama ada dia ada tak ada, dia tu mungkin. Tapi musannaf kita pilih hudus sebab tu, sebab dalil hudus ni lagi azhar, lagi jelas. Dari segi jelas lah, dari segi jelas sebab makhluk dah ada dah kan. Dalil nak tolak golongan etis. Ni dia dua tu, dalil imkan, dalil hudus. Okey. Dibina di atas qaul yang mukhtar bahawa asas berhajatnya mungkin itu ialah imkan. Apa maksud imkan? Ai istiwa'u nisbatail wujudi wal adami ilaihi bin nazari li dhatihi, iaitu sama nisbah ada dan tiada bagi mungkin ilaihi ilal mungkin bin nazari li dhatihi ai li dhatil mungkin, melihat kepada diri zat mungkin. Mungkin itu sendiri hakikat dia itu menerima ada dan tiada. Menerima ada dan tiada tu panggil mungkin, imkan. Menerima ada tu panggil imkan. Okey. Jadi hak tu bila dia tu sendiri menerima ada dan tiada, hak tu memang berhajat kepada murajjih, berhajat kepada Allah yang mentarjihkan pihak mana nak jadi dia. Dah kalau tak ada makhluk, ada dalil tak wujud Tuhan? Tetap ada dalil. Sebab Tuhan mentiadakan. Dah asal suatu benda tu kan sama, tak ada dan tak ada dan ada. Tak ada dan ada sama. Dah macam mana? Tak ada makhluk tu dalil ada Tuhan. Kalau ada makhluk dalil ada Tuhan jelas. Tapi tak ada makhluk dalil ada Tuhan. Sebab apa? Sebab benda asal yang ada tak ada. Siapa yang mengadakan dia? Allah. Dah tak ada kan dia? Allah juga. Jadi tak ada makhluk pun dalil ada Allah. Sebab itu ahli lah dia kata araftullah billah, aku kenal Allah dengan Allah tu. Tak hajat ada makhluk. Mana? Mutaki. Kenal Allah dengan apa? Dia kata aku kenal Allah dengan Allah. Kenapa aku nak hajat ada makhluk? Makhluk ada baru kenal Tuhan. Tak ada makhluk baru kenal Allah ada. Apa? Itu kalam amir yani. Dalam ucapan para ulama sufi ni. Kalau orang tanya tu jawab ayah kau tu. Makhluk ini dalil ada Allah. Dah kau tak ada makhluk? Tak ada dalil lah. Tak ada makhluk ada dalil lah. Biasa jawab gitu lah. Tak ada makhluk dalil ada Allah. Atas mana? Ni atas hujah imkan dia. Kalau atas dalil hudud tu kena ada dululah. لأن هذا وصف لأن هذا الوصف badal bagi hadha la yufariquhu, kerana sifat ini tidak bercerai daripada mungkin. Mana? Sifat istiwa wujud al-adam tu, sifat imkan tu lah. Sifat imkan tu tak bercerai daripada mungkin. Dia ada tak ada namanya mungkin. Mungkin tu bersifat dengan imkan. Jadi hatta dia lepas ada sekalipun dia masih bersifat dengan imkan. Maka dengan sifat imkan tu berhajat pada Allah Ta'ala. Fayakunu muftakiran ilaihi ta'ala kulla lahzatin, maka jadilah ia berhajat kepada Allah setiap lahzah fi tarjih wujudihi ala adamihi, pada memberatkan ada ia atas tiadanya. Gitu pula
Itu kata dalil bukan kuat. Tak. Dah masa tak ada Tuhan tak buat, dah ada dak. Ada dia tu memang tak lepas daripada kudrat Tuhan. Kerana hakikat mungkin itu hak sama ada dan tiada. Macam mana nak kekal ada? Tentu dia berhajat kepada Allah yang nak mengekalkan ada dia. Bukan buat baru, kekal ada. Wa amma, itu atas pandangan kata ni. Wa amma ala muqabilihi, adapun di atas lawangnya, lawang mansya'ul iftiqar tu, mansya'ul mungkin tu ila imkan kan. Min anna mansya'a iftiqarihi al-hudutsu, bahawa asas berhajatnya mungkin itu ialah baharu. Tadi huduh pula. Tu kena akidah ni jangan lupa bahasan dulu. Adapun di atas lawang bagi pandangan itu bahawa asas berhajatnya mungkin ialah kerana sifat hudus, kerana baharu. Apa maksud hudus? Ai al-wujudu ba'da adam. Ada ia selepas daripada tiada. Itu maksud hudus. Makhluk ni ada ni, sebelum tu tak ada. Ada yang selepas tiada itu dipanggil hudus. Maka bila gitu, fala yaftaqiru ilaihi ta'ala fi dawami wujudihi, maka tidak berhajatlah kepada Allah Ta'ala pada berterusan wujud dia. Dah Tuhan ada dah, maka melihat pada ada semata, dah Tuhan ada kan, berhajat dah? Dah hajat lah. Dah ada dah, kalau Tuhan buat ada pula jadi tahsil hasil pula. Bahkan al-ara' di sisi pandangan ni lah yang berkozam ni. Ara' yang kedua itu ialah ara' yang pertama. Maka ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya itu ada yang pertama. Dah Tuhan mengadakan, cukup lah. Maka lepas kali pertama tu, kedua, ketiga, tak berhajatlah pada Allah Ta'ala. Bila gitu, fala yaftaqiru ilaihi ta'ala fi dawami wujudihi darurata anna hadzal wasfa a'ni al-wujuda ba'da adamin qad hasala. Kerana darurah kerana telah maklum. Darurah ni maknanya telah dimaklumkan bahawa sifat ini, mana sifat hudus itu, iaitu wujud ba'da adam, qad hasala. Ada selepas tak ada tu ada dah, telah terhasil. Allah telah mengadakan ara' tersebut. Maka bila dah ada, dah selesai lah. Falau ihtaja ilaihi, kalau mungkin itu berhajat pada Allah Ta'ala, ba'da husulihi, setelah terhasilnya, lazima tahsilul hasil. Lazimlah oleh hasilkan benda yang telah hasil. Buat benda yang buat dah, buat benda yang jadi dah. Padahal kejadian tu kejadian yang sama, lepas tu buat pula, buat sama. Sia-sia. Jadi atas takwilan ni makna tak berhajat lah. Jadi pandangan tu kata dalil hudud ni lemah lah sikit, lemah. Dia tak roh lah sikit. Okey. Qauluhu hadza in qaddarta. Hadza in qaddarta. Ada sama lagi. Apa? Plus tengah. Subhanallah. Saja. Wallahu ta'ala alam. Faham masalah? Sebab tu kalau orang faham molek akidah, dia takkan lari tasawuf. Kalau dak kaji akidah tasawuf dia lari. Kemudian ni benda tasawuf dah ni. Kau kata kita sentiasa merasakan kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Hakikat mana yang nak sebutnya? Bukan sebagaimana orang kata. Jangan biar, jangan sampai merasa adanya diri. Tunggal itu. Jangan sampai merasa adanya diri. Jika kita merasa adanya diri, kita mensyirikkan Allah.
kawan awak buat pandangan tasawuf tadi Ustaz tadi Maknanya daripada sifat Allah dah ada pada diri manusia dia.